Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita dapat bersama dalam tausiah Ramadan IPG Kampus Ipoh. Tuan-tuan puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmat kurniaannya Allah masih mengekalkan kita berada di dalam bulan Ramadan. Dan kalau sekarang ini kita berada dalam PKP fasa keempat, dan dah banyak dah kemudahan ruang-ruang yang boleh kita lakukan, walaupun tak kesemuanya, tapi adalah kelonggaran yang diberikan. Demikianlah juga kita sekarang ini berada pada bulan Ramadan, pada fasa yang kedua yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa awsatuhu maghfirah, dan pertengahannya adalah pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjelaskan tentang pengampunan Allah Subhanahu wa taala ini, suka saya untuk berkongsi satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Ujrah dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Di mana dalam hadis ini diriwayatkan pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat, uhdur mimbar, marilah datang berhampiran dengan mimbar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki tangga yang pertama mimbar, lalu berkata amin. Melangkah kaki yang kedua, pada tangga yang kedua Rasulullah sebut amin. Dan pada anak tangga yang ketiga Rasulullah sebut amin. Tingkah laku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengejutkan para sahabat. Lalu sahabat bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kami tak pernah melihat Rasulullah melakukan demikian, dengan menaiki tangga mimbar dengan menyebut amin, amin, amin sebanyak 3 kali. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sesungguhnya aku didatangi oleh malaikat Jibril, dan tak kala aku melangkah menaiki anak tangga mimbar, Jibril berdoa dan aku mengaminkan. Adapun pada anak tangga yang pertama, Jibril berdoa, bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celakalah bagi orang yang diberi kesempatan untuk berada di bulan Ramadan dalam keadaan dosanya tidak diampunkan oleh Allah. Pada anak tangga yang kedua, Jibril berdoa lagi, bu'dan liman zukirta indahu falam yusalli alaik. Celakalah bagi mereka yang disebut nama engkau wahai Muhammad dalam keadaan dia tidak berselawat kepada engkau. Dan pada anak tangga mimbar yang ketiga, Jibril berdoa, bu'dan liman adraka abawahu al-kabir indahu aw ahaduhuma falam yadkhulahu al-jannah. Nabi menyatakan, celakalah bagi mereka yang ada kedua ibu bapanya yang sudah berusia atau salah seorang daripadanya, dia tidak menjadikannya ia sebagai satu kesempatan untuk memberi peluang baginya untuk mudah masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini amat besar bagi kita, kerana dalam keadaan kita berada di bulan Ramadan, amat rugilah sekiranya kita tidak mengambil kesempatan yang begitu besar untuk berdoa kepada Allah, untuk merayu dan memohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malangnya
dan kita minta lindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada doa yang didoakan oleh malaikat Jibril itu, dalam keadaan antara yang pertama disebut mereka yang tidak diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, doa yang dipohon ini adalah daripada malaikat Jibril, dan yang mengaminkan doa itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pastinya doa ini dimakbulkan oleh Allah, dan kita minta lindung dengan Allah daripada doa ini terkena pada kita. Maksudnya ialah supaya Allah ampunkan dosa kita. Malangnya sekiranya kita tidak diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah saranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Ramadan kita disuruh untuk memperbanyakkan istighfar pada Allah untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan inilah yang didoakan oleh para imam setiap mana solat tarawih, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Wahai Tuhan yang maha pengampun, maka berilah pengampunan kepada kami ya Allah. Seterusnya, yang kedua doa yang diungkapkan oleh Jibril yang menyatakan bagi mereka yang mendengar nama Nabi disebut, disuruh supaya kepada kita untuk berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dianggap mereka yang terlalu bakhil apabila disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amat berat mulutnya untuk berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi merupakan manusia yang banyak berjasa kepada kita. Sudah pastinya kita perlu mengingati jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda sayang dan kasih kita pada Rasulullah dengan berbanyak berselawat kepadanya. Bahkan Allah dan para malaikat juga berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam firman Allah Taala, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Allah menyatakan, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kamu berselawat ke atasnya. Dan seterusnya, dalam yang ketiga dalam doa Jibril tadi, Jibril mendoakan celakalah bagi mereka yang ada kedua ibu bapanya atau salah seorang daripadanya, dia tidak mengambil kesempatan untuk menjadikan peluang untuk berbuat baik kepada ibu bapanya untuk memudahkan jalannya untuk ke syurga. Beruntungnya bagi mereka yang masih ada kedua ibu bapa atau salah seorang daripadanya, kerana Allah memberi ruang kepadanya untuk berbakti, dan bukan sahaja berbakti, bahkan menjadi peluang baginya untuk mudah masuk syurga. Mudah-mudahan hadis yang ringkas ini yang menggambarkan tentang doa Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi satu sumber inspirasi pada kita, di antaranya untuk memperbanyakkan istighfar kepada Allah, untuk memperbanyakkan berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga mencari peluang untuk berbakti kepada kedua ibu bapa. Dan mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah bagi mereka yang di antaranya dalam bulan Ramadan ini dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disayangi oleh ibu bapanya, dan mudah-mudahan kita mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dan bukan sahaja, sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran dan surah Al-Baqarah, فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ. Maka di sebahagian daripada manusia yang berdoa kepada Allah, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia, sedangkan tidak ada satu bahagiannya untuk akhirat. Bahkan satu golongan manusia lagi yang berdoa kepada Allah Ta'ala, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Aquli qawli hadza
وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.